اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدم كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا معلم إبراهيم الحكمة علمني. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami, dan ya Allah, kau berikan kekuatan kepada kami sehingga penghujungnya Ramadan. Ya Allah, engkau rahmati, engkau berkati dan kau sejahterakan Ramadan kami, dan mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, ibadah, sedekah, solat, tarawih, zakat yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Yang keduanya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan pada pagi ini dalam hashtag santapan rohani. Yang mudah-mudahan setiap pagi tuan-tuan saya cuba membantu tuan-tuan untuk kita bersama-sama mendengar nasihat. Yang dengan nasihat itu mudah-mudahan dapat mempertingkatkan keilmuan kita, kefahaman kita, amalan dan tindakan kita, keyakinan kita, dan akhir sekali darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana alhamdulillah kepakaran yang Allah Taala berikan kepada saya, Al-Faqir Irwan Zahuri, ialah membantu anda yang sedang solat, atau yang dah lama solat, atau yang baru nak solat, untuk mencapai kualiti solat yang lebih hebat, khusyuk yang diidam-idamkan, seolah-olah anda sedang solat di hadapan Ar-Rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung bicara semalam berkenaan kita buat kebaikan, kan? Tetapi sebenarnya dia tak menjadi satu kebaikan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita buat satu kebaikan tuan-tuan, tapi sebenarnya dia tak menjadi satu kebaikan sehingga diikuti dengan 8 perkara. Macam mana tu Ustaz? Contohlah berpuasa. Kita berpuasa, tapi sebenarnya berpuasa itu menjadi sia-sia. Kan dalil Nabi pernah bersabda, kam min sa'imin. Berapa ramai yang berpuasa, yang mereka tak dapat apa-apa illal ju' wal atash, melainkan lapar dan dahaga. Itu contoh. Nabi kata banyak yang puasa, tapi tak dapat apa-apa. Maknanya puasa itu tidak memberi impak dan kesedaran serta kebaikan ke atas dirinya dia. Melainkan dia dapat lapar, dia dapat dahaga. Jadi insyaAllah pada hari ini
kita akan menyambung lagi. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi pada hari ini berkenaan 8 kebaikan yang tidak diambil kira sebagai kebaikan sehingga disertai 8 perkara. Jadi bantu saya untuk like dan share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Dan kaedah yang selalu saya gunakan, kalau tuan-tuan nak tengok kaedah ni powerful, cuba buat. Pertama, bila nak tekan like, belajar tanya hati. Kenapa aku kena like? Di TikTok ni, kenapa aku kena like? Cuba belajar tanya hati. Dia akan menjadi satu kaedah yang powerful. Kemudian tuan-tuan nak tag. Kenapa aku kena tag nama dia? Belajar tanya hati. Dan tuan-tuan nak share, letak dalam wall tuan-tuan, dalam Facebook tuan-tuan. Belajar tanya hati. Kenapa aku kena share? Kalau tuan-tuan buat kaedah ni, dia akan menjadi satu perkara yang powerful. Orang yang buat sahaja tahu. Dirawikan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Terima kasih sahabat yang berada di Telegram Khosyuk Isriah Sharifah Zainun. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha, la khaira fi qira'atin la tudabbura fiha, wala khaira fi ilmin wala wara'a fihi, wala khaira fi malin la sakhawata fihi, wala khaira fi ikhwatin la hafaza fiha. Ada kawan, kita berkawan. Terima kasih Tuan Nordin Mat. Kita berkawan, rupa-rupa berkawan tak dapat kebaikan pun. Wala khaira fi ni'matin, dapat nikmat ni, Tuhan bagi rezeki, bagi buka perniagaan. Tuan Nordin kita insya-Allah, kita doakan perniagaan GTR burger dia akan sampai ke Indonesia insya-Allah. Tapi la baqa'a fiha. Wala khaira fi du'ain la ikhlasa fihi. Artinya apa? Semalam kita dah dengar 3. Yang pertama, tiada kebaikan dalam solat tanpa khusyuk. Solat tuan-tuan pagi, petang, siang, malam bagus dah, tapi bila tak ada khusyuk menjadi sia-sia, tak ada kebaikan. Sah, tetap sah, tapi tak ada kebaikan. Dan semalam saya dah hurai macam mana cara nak capai khusyuk. Benda tu insya-Allah saya boleh bantu. Aris Basiman. Lama tak jumpa dekat surah Tabung Haji Kelana Jaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Khusyuk ni benda kita boleh capai. Tuan-tuan tak perlu percaya, tuan-tuan perlu belajar sahaja. Sebab kepercayaan tu akan datang bila ada ilmu. Yang kedua, yang kita belajar semalam, tiada kebaikan dalam berpuasa tanpa menahan perkataan yang tidak berguna. Letih, pagi sampai petang tahan perut, tak nak makan, berlapar, walaupun dia period, tak nak makan juga, bagus. Tapi tak jaga lidah, habis sia-sia. Yang ketiga, tiada kebaikan dalam membaca Al-Quran tanpa memikirkan isinya. Baca Quran dah bagus, khatam berapa kali dah? Allahumma salli ala Muhammad. Sampai update dalam Facebook, hari dah khatam. Waalaikumsalam Fazilah binti Buang. Update dalam Instagram, dah khatam kali kedua. Korang macam mana? Tak salah, bagus. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak berusaha faham makna, dia akan menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Pahala tetap dapat. Bukan baca Al-Quran tu sia-sia, bukan. Tetapi kita tak dapat kesan dan manfaat, makna sia-sia lah. Kita tak dapat rahsia daripada Quran tu sendiri, makna sia-sia lah. Kita tak dapat mukjizat yang besar daripada Al-Quran tu, makna sia-sia lah. Kita tak dapat inspirasi, tak dapat nur daripada Al-Quran tu sendiri, makna sia-sia kan? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Okey. Hari ini kita bersambung pula kepada yang keempat. Siapa dah bersedia, tolong type dah di ruangan komen. Belanja love sikit. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat, ramai dapat dengar nasihat. Sebab hidup ni nasihat je. Ad-din an-nasihah. Agama tu nasihat. Type dah di ruangan komen untuk kita sambung pada hari ini. Nasihat yang keempat daripada Al-Mubashirina fil Jannah. Seorang sahabat yang telah confirm syurganya, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang keempat apa dia? Wala khaira fi ilmin wala wara'a fihi. Artinya apa? Tulis di ruangan komen, tulis supaya tuan-tuan ingat. Dan tiada kebaikan dalam menuntut ilmu tanpa ada sifat wara'.
Tulis. Mengaji dah. Sebelum subuh dah jumpa Syekh Zainul Asri. Lepas subuh, Allahumma salli ala Muhammad, baca Quran dengan Ustaz Uwais Korni. Lepas tu belajar lagi dengan Syekh Zainul. Dah. Belajar pula Santapan Rohani dengan Ustaz Irwan Masalan. Belajar pula dengan kelas KK saat lagi pukul 10. Lepas tu pula dengan Ustaz Muhammad. Lepas tu pula dengan live-live tutup guru yang lain. Bagusnya mengaji. Syukur. Alhamdulillah. Syukur. Perlu syukur. Tapi warak tak ada. Dah. Warak tak ada. Maka perlu diingat. Ini satu teguran. Bukan suatu perkara yang memberi kepada kita untuk kita merendahkan. Bukan nak jatuhkan orang. Tapi kesedaran. Bila mengaji, tiba-tiba warak tidak bertambah. Bila kita belajar, warak tidak bertambah. Bermakna jaga-jaga tuan-tuan. Kita kena fikir sesuatu. Supaya kita ada turning point. Mana yang aku kena betulkan balik. Mana yang perlu aku perbaiki balik. Kerana apa? Bila mana ilmu bertambah, sombong bertambah, jaga-jaga tuan-tuan. Ilmu bertambah, rujuk bertambah, jaga-jaga tuan-tuan. Ilmu bertambah, riak bertambah, jaga-jaga Ustaz Irwan. Saya pun kena jaga-jaga, bukan tuan-tuan sahaja. Jadi bila kita tak berjaga-jaga, maka Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ilmu tu menjadi bukan satu kebaikan sebenarnya. Bahkan menjadi satu perkara yang akan merosakkan kita balik. Menjahanamkan iman kita balik, menjahanamkan sir kita balik, menjahanamkan makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian jelas ke jelas ni? Jadi bila sebut warak, kita nak baca sikit. Warak dalam berilmu, ni kata Syekh An-Nawi Al-Bintani dalam mensyarahkan kalam ini. Warak dalam berilmu adalah menjaga diri dari yang syubhat dan yang haram. Bukan saja haram, tuan-tuan. Makna warak ni bukan saja haram. Makna warak ni benda yang syubhat pun dia jaga. Sebagai contoh paling mudah lah. Makan. Makan ni benda harus. Kalau makan banyak, haram. Makan ni benda harus. Tapi kalau dengan duit yang haram, makan tu jadi haram. Makan ni harus. Tapi kalau sampai senak perut, dia boleh jatuh makruh, boleh jatuh haram. Warak bab makan tu pun kena jaga. Contoh. Kan? Ini, apatah lagi benda lain, ini benda harus. Maka warak dalam berilmu itu adalah menjaga diri. Yang syubhat dan yang haram. Yang syubhat, kesamaran pun kita jaga, apatah lagi yang haram. Kerana sabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, seperti mana di bawah ini. Manil taqa syubahati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil harami. Barang siapa, yakni aku, kita lah. Minta maaf tuan-tuan kalau tuan-tuan biasa dengar saya baca kitab, saya baca apa pun kata nama, kita akan fokus ke atas diri kita. Tak usah fikir orang lain lah. Orang lain Allah Ta'ala tak beri peluang dengar kalam ni. Kita yang diberi peluang. Maknanya ilmu ni untuk kita. Barang siapa, yakni aku, yang menghindari syubhat. Bila kita ni menjauhi syubhat, perkara yang kesamaran. Syubhat ni benda yang kesamaran. Maka kita akan membersihkan diri kita dari agama dan bagi dirinya. Dan barang siapa, yakni kita yang terdedah pada benda syubhat, maka kita akan terjerumus pada perkara yang haram. Mudah je. Duduk. Kalau menjaga perkara syubhat, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi kepada kita kekuatan untuk membersihkan diri kita. Sebab tu cerita bersih diri ni tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Benda yang paling utama untuk kita bersihkan ialah qalbi. Hati. Ni penting ni. Hati. Kan? Punca tuan-tuan tak khusyuk solat, simple saja. Saya bagi dahulu sikit gambaran yang mudah. Punca kita tak khusyuk solat sebab hati. Sebab khusyuk tempatnya di sini. Kan Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Taqwa tu tempatnya di sini, di qalbi ni. Bila kita tak tahu tempat taqwa di mana, tak tahu tempat hati di mana, maka kita tak akan faham macam mana benda tu bekerja. Ni. Jadi kalau kita nak jaga hati, hidupkan hati, bersihkan hati, antara jaga syubhat. Ini contoh. Jadi maknanya apa?
ringkasan daripada kefahaman yang disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila ada ilmu, maka mudah-mudahan datang warak. Macam mana tanda-tanda orang sifat warak? Contoh yang paling mudah, dia bermula dengan menjaga benda syubhat. Benda haram ni tentu dah benda syubhat, benda kesamaran ni tuan-tuan. Jadi perkara yang pertama pada hari ini yang kita dapat faham, ya Allah ya Tuhanku, kau bantu aku ya Allah agar aku tak menjadi golongan yang belajar ilmu tapi tak dapat manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tulis, kau bantu kami ya Allah agar kau pilih kami menjadi golongan yang mendapat ilmu tetapi yang betul-betul mendapat keberkatan, mendapat kebaikan, dan akhir sekali mendapat manfaat daripada ilmu itu. Tulis, amin ya rabbal alamin. Sebab saya nak amin tuan-tuan, saya tukang baca, yang berkatnya bukan saya, yang berkatnya tuan-tuan. Yang aminnya power tu. Sebab kita tak tahu dalam 40 orang yang bersama dengan kita pada hari ini, kok salah seorang tu wali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, kekasih Allah Ta'ala. Jadi saya tukang baca doa, yang baca bukan power, yang amin tu power. Tuan-tuan amin kan? Amin, amin. Mudahan ada di antara kita awliya. Kata Nabi, berhimpun 40 orang, mesti seorang tu wali. Mesti. Ustaz, wali macam mana? Wali ni pun banyak levelnya. Wali ni pun banyak level-levelnya. Walaupun dia wali yang kecil, tetap awliya, tetap wali. Baik, kita sambung. Seterusnya, apakah perkara yang kita nampak macam kebaikan tapi menjadi sia-sia? Syarat kalau tak ada benda ni. Yang kelima, tadi yang keempat, wala khaira fi malin la sakhawata fihi. Tulis. Saya biasakan tu menulis supaya lekat dekat hati, akal, lisan, jari kita. Yang kelima, wala khaira fi malin. Tiada kebaikan dalam memiliki harta benda. Kalau Tuhan nak bagi sekejap je tuan-tuan. Tuhan nak bagi sekejap. Tiada kebaikan dalam memiliki harta benda. Bukan salah kumpulkan harta, tetapi sekiranya tidak disertai dengan kedermawanan. Ada harta akan menjadi sia-sia kalau tak sedekah. Ada harta akan menjadi sia-sia kalau kita tak gunakan untuk kebaikan. Macam mana tu? Okey tuan-tuan, dia simple sahaja. Dengar Kalau ikut daripada ilmu yang saya belajar, tuan-tuan tak perlu ikut. Dengar dulu, kemudian berazam untuk buat. Dengar dulu, kemudian berazam untuk buat. Kita tak mampu nak ikut sebagaimana yang sahabat buat. Menghabiskan seluruh harta mereka kepada agama. Kita kadang-kadang tak mampu nak buat sebagaimana setengah sahabat buat. Iaitu menghabiskan setengah harta mereka untuk agama. Tapi tuan-tuan, kata ulama, level kita ni, yang paling baik, sekurang-kurangnya yang paling baik tuan-tuan, 1/3 daripada harta. Ini yang terbaik. Tulis. Yang penting, tuan-tuan ada ilmu. Nak buat tu bila? Kemudian. Yang penting kita ada ilmu. Bila ada ilmu, kemudian kita berazam untuk buat. Kita tengok setiap bulan kita dapat gaji berapa, bayar hutang, bayar bil dan sebagainya. Kemudian berapa persen kita gunakan untuk agama? Sedekah, beri makan, belanja. Sebenarnya tuan-tuan cerita bab agama ni, kadang-kadang kita tersilap pandang. Kita ingat beri makan kepada anak tu bukan agama. Innamal a'malu binniyat. Setiap benda tu niat. Menyara keluarga, agama. Beri duit kepada isteri, agama. Bagi pelajaran kepada anak-anak, agama. Jadi kadang-kadang kita kena susun betul-betul. Cuma ada agama yang betul-betul khususiah. Kita bagi sedekah, bagi makan, tunaikan zakat. Ni semua ni agama. Jadi maknanya Allah Ta'ala beri harta. Semua harta ni akan menjadi sia-sia. Waalaikumsalam Nora Ismail. Sekiranya tuan-tuan kita tak bersedekah. Ni syarah. Tiada kebaikan. Tak ada langsung kebaikan dalam harta benda. Tuhan bagi sikit ke banyak ke, semua tak ada kebaikan. Syarat yang tidak disertai dengan kedermawanan. Dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda, "Ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw sillatin illa zadahu Allahu biha kathratan wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan
illa zadahullahu biha qillatan. Rawahul Baihaqi. Artinya apa? Tiada seorang yang membuka pintu. Kita lah tu. Aku lah tu. Waalaikumsalam. Hajah Wan Ruqyah. Tak ada seorang pun, akulah tu, yang membuka pintu pemberian. Sama ada sedekah atau silaturahim. Melainkan Allah Ta'ala akan menambahkan lebih banyak lagi. Tuan-tuan, kalau belajar metodologi ataupun ilmu Nahu Sorab tata bahasa Arab, kaedah bila dimulakan dengan nafi, maka dia isbat. Dia nafi dulu. Tak ada seorang pun yang suka beri pemberian ni, sama ada sedekah ke atau menghubungkan silaturahim. Silaturahim ni juga merupakan sedekah. Melainkan Allah Ta'ala menambahkannya lebih banyak lagi. Tuhan tambah, Tuhan tambah. Puncanya kita tak percaya, bukan kita tak buat. Puncanya kita tak percaya. Dan tiada seorang yang buka pintu permintaan. Kitalah juga tu, akulah tu. Agar ia memperolehi lebih banyak lagi. Melainkan Allah akan memperbesarkan kekurangannya. Dah. Tak ada orang yang buka pintu permintaan. Dah. Duk meminta saja tuan-tuan. Dah beri tak nak. Melainkan Allah Ta'ala besarkan kekurangan. Memperbesarkan. Makin kurang, makin kurang, makin kurang. Memperbesarkan kekurangan. Maknanya bekas tu besar. Tapi dia tengok makin kurang, makin kurang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi maknanya, apa yang kita dapat fahami tuan-tuan, istilah sedekah saya yakin tuan-tuan dah belajar. Tuan-tuan dah tahu. Cuma saya nak ulang kaji sedikit saja balik. Agar menjadi suatu ulangan bagi tuan-tuan yang lupa. Kalau tuan-tuan pergi surau masjid nanti, kalau tuan-tuan nak sedekah, dan saya tahu tuan-tuan dah memang dermawan. Cuma niat tu bagi betul. Niat tu bagi powerful. Jangan niat, ya Allah, nanti bila tong duit lalu, ada ustaz bagi ceramah malam ni nak kumpul dana untuk madrasah, contoh. Saya pada madrasah, kalau tuan-tuan nak bagi, Alhamdulillah saya tak minta, contoh saja. Ni kalau ustaz lain minta. Lepas tu, tuan-tuan, ni ada 100 ni nak masuk. Tuan-tuan, kalau tak niat rugi. Niat macam ni, admin tolong tulis, ya Allah ya Tuhanku, dengan duit yang aku sedekahkan ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Ya Allah ya Tuhanku, dengan duit yang aku sedekah ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Nantilah ada masa saya syarah macam mana kaedah ni menjadi satu perkara yang powerful kalau tuan-tuan faham. Bukan saja duit, nak beri makan boleh. Kan? Tuan-tuan pergi borong 20 nasi bungkus, nak bagi dekat rumah tuan-tuan kan ada apartmen, kondo. Lepas tu ada yang jaga apa tu, guardnya, security guardnya. Kita pun Allah, hari kita balik kita beli 10 bungkus, ni bagi kepada abang-abang guard. Jangan bagi macam tu saja tuan-tuan. Niat, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan dengan apa yang aku sedekahkan ini, beri makan ini, mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Jadi sama juga kalau tuan-tuan nak beli buku. Macam tuan-tuan nak beli buku. Ni buku rotik terbaru tuan-tuan, susunan saya sendiri. Sebab setiap jualan daripada buku ini, sedekah, saya sedekahkan. Kita ada company pun sedekah. Kan, kepada madrasah Riyadhud Du'afa'i wal Masakin, kepada madrasah saya, kan? Sama juga, ya Allah aku beli buku ini, dan dia, setiap sen yang disedekahkan kepada madrasah, aku niat mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Dalam buku ni apa ada? Kalau setakat Ratibul Atas, tuan-tuan boleh download saja, mana-mana ada. Tapi dalam ni ada benda-benda yang best. Nantilah tengah hari nanti admin kami buat live. Nak cerita dalam ni apa ada dalam buku ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada masa lah, petang nanti ke, tengok live yang akan diselenggarakan oleh admin saya. Cuma nak bagi faham, kalau tuan-tuan nak beli buku, saya bagi tahu awal-awal, setiap pembelian ada sedekah. Jadi niat, ya Allah, kan, dengan buku yang aku beli ni, di samping sedekah, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Nanti insyaAllah ada masa nanti saya buat live yang lain, saya akan bantu fahamkan tuan-tuan kenapa kaedah ni power sangat. Power sangat. Dia bukan menjadi satu kaedah yang biasa. Dia akan menjadi kaedah yang luar biasa. Faham ke faham ni? Yang biasa bila tong duit lalu masuk RM10. Hari Jumaat masuk RM1. Contoh. Ni tukar supaya kita nak upgrade
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dalam ni ada Ratibul Attas, ada Maulid Dibai. Lepas tu yang best belakang tu ada tertib ziarah orang soleh. Tuan-tuan nak balik beraya, nak ziarah kubur, tak tahu nak baca apa. Dalam ni saya tulis. Daripada keluar rumah sampai makam kita nak baca apa, bagi salam dengan betul. Salamullahi ya sada minar rahmani yang syakum. Bagi salam dengan betul. Kan? Ni. Assalamualaikum. Kalaulah mayat tu boleh bangun, Waalaikumsalam. Tuan-tuan, saya lari tak cukup tanah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Yang ni saya cerita kemudian lah. Habis. Jadi perkara yang kedua, ada rezeki, ada harta tapi menjadi sia-sia bila mana kita tak bersedekah. Ulang niat Fazilah binti Buang. Ya Allah ya Tuhanku, dengan apa yang aku sedekahkan ini. Atau tuan-tuan nak bagi makan, nak buat kenduri, boleh. Ingat siapa yang nak buat open house nanti, niat macam ni. Nanti saya akan buat live lain khas untuk open house sahaja. Tuan-tuan nak buat open house, nak panggil kawan-kawan, niat. Ya Allah, dengan apa yang aku masak ni, aku sedekah bagi orang makan, mudah-mudahan menggugurkan segala kafarah yang wajib yang tertunggak bagi diriku. Atau untuk ibu bapa yang tertunggak bagi ibu bapaku. Boleh, tak ada masalah. Nanti ada hutang-hutang terlupa ke, solat ke, puasa ke, sedekah, zakat ke, nazar ke, sumpah ke, janji ke yang terlupa tuan-tuan. Ni, niat ni akan bantu nanti. Dah. Macam mana? Coming soon insya-Allah. Kemudian nanti saya bantu tuan-tuan insya-Allah. Jelas ke jelas ni? Faham semua? Baik. Dan akhir sekali, cukuplah hari ni kita baca 3 sahaja. Yang ketiga, siapa nak buku ni boleh ini. Bagus buku ni, bagus sangat tuan-tuan. Cetakan pun cantik, berkilat. Allahu akbar. Buku ni bukan saya bagi saja. Saya akan gunakan setiap kali kita buat event, kita akan baca Maulid Dibai. Sebelum ni kita baca Maulid Dia'un Lami'. Tahun ni kita upgrade lah pula. Baik. Yang akhir sekali untuk hari ni, kalam Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, wala khaira fi ikhwatin wala hafaza fiha. Tulis di ruangan chat, di ruangan komen, tulis tuan-tuan. Yang ke-6 pada hari ini, 6, betul. Wala khaira, tak ada kebaikan fi ikhwatin, pada berkawan. Ada berkawan, ada bersahabatan. Kawan baru ke, kawan lama ke, tak ada kebaikan sebenarnya. Sekiranya tidak diikuti dengan saling menjaga daripada kejahatan. Allahumma salli ala Muhammad, na'udzubillah, astaghfirullahalazim. Tak ada kebaikan dalam berkawan sekiranya kita tak jaga kawan. Bahasa mudah. Please, setiap kali belajar, jangan ada pada minda terfikir orang lain. Dia lah tu. Tak. Mulakan dengan diri kita. Adakah kita berkawan sebab nak menjatuhkan dia? Adakah kita berkawan sebab nak hina dia? Adakah kita berkawan dengan sebab niat tertentu? Akhir sekali bila berlaku apa-apa, kita tak backup dia tuan-tuan. Ni, kata Sayyidina Ali. Tak ada kebaikan kau cari kawan, engkau berkawan, kau tambah kawan, kalau kau tak pandai jaga. Menjaga kebaikan. Maknanya, keburukan dia, kita tak jaga. Habis tu ustaz, kalau dia buat jahat, takkan kami kena senyap? Tuan-tuan, tegur dia dengan canang kepada orang lain. Dua benda berbeza tak? Dia buat salah, tegurlah kawan kita. Bukan dia buat salah, kita upload dalam Facebook. Inilah kawan aku seorang ni, tak sedar diri macam ni. Tu dipanggil tak ada kebaikan dalam berkawan ni. Bukan bermakna dia buat salah, kita pergi bagi tahu orang lain. Dia salah, kita tegur. Yang paling penting, dengan cara itu dapat memastikan kebaikan yang kita lakukan dalam persahabatan ada manfaat. Sabda Nabi SAW, alaikum bi ikhwani as-safa fa innahum zinatun fil rakha wa ismatun fil bala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hendaklah kamu, yakni aku, kita lah, bersahabat dengan para kawan yang tulus hatinya. Cari kawan yang tulus hati. Kerana mereka menjadi hiasan di kala bahagia dan menjadi perisai di saat terjadi bencana. Kawan yang betul-betul kawan. Tuan-tuan, saya tak nak fokus yang atas, kita fokus yang bawah. Kita ni, biar kita menjadi kawan
Di kala bahagia, kita menjadi perhiasan bagi dia. Dan di kala bencana, biarlah kita menjadi perisai bagi dia. Aku nak jadi kawan macam tu. Ustaz, kalau dia tikam kita, itu biarlah dia. Dan yang paling penting, mana-mana manfaat yang kita boleh ambil, kita ambil. Cuma, bila baca kitab, dengar nasihat, fokus kepada diri aku. Aku nak jadi yang ni. Apa dia? Aku nak menjadi hiasan di kala bahagia. Dan aku nak menjadi perisai di kala dia ada bencana. Itu baru betul-betul kawan. Baru kawan tu bermanfaat. Tapi sekiranya kita yang buka pekung dia, kita yang hina dia, kita yang buka keburukan dia, tuan-tuan, langsung dahlah dalam kebaikan tak ada manfaat. Kemudian memutuskan pula silaturahim. Allah, na'udzubillah, perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan nasihat yang kita dengari pada hari ini, mudah-mudahan memberi kepada kita sedikit inspirasi, kefahaman, keyakinan, tindakan, dan sekurang-kurangnya kita tahu apa benda kita nak buat. Dan tuan-tuan, pentingnya ilmu ni, tuan-tuan tak dapat banyak, dapat satu pun cukup daripada tak dapat langsung. Kan? Kehidupan dalam berilmu ni tuan-tuan, walaupun benda tu kita dah pernah dengar, betul, jadilah komentar pintar benar. Betul, Ardi, Allahumma salli wa sallim, sahabat daripada Indonesia. Dan sekurang-kurangnya kita menjadi satu manusia, biarlah, dah pernah dengar dah buat ke belum? Kalau dah pernah buat, dah rasa ke belum? Kalau dah pernah rasa, dah yakin ke belum? Level banyak. Sebab itulah hidup memerlukan ilmu. Baik, jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada hari ini dalam hashtag Santapan Rohani. InsyaAllah kita bertemu esok dalam sesi live yang seterusnya untuk kita menyambung yang ke-7 dan yang ke-8. Berkenaan 8 perkara tidak diambil kira sebagai satu kebaikan sehingga disertai 8 perkara. Jelas ke jelas? Wallahu alam. Bagi tuan-tuan yang nak beli buku ni, ni amalan pesanan Habib ni, yang di belakang ni ada ziarah, ada tertib ziarah orang soleh. Ni, bila tuan-tuan nak ziarah makam orang soleh, nak ziarah para wali, jangan lupa, ustaz, orang soleh tu kena wali. Tuan-tuan, mak kita pun soleh, arwah ayah kita pun orang soleh. Jangan kita hukum, ya Allah, ustaz, dulu ayah saya tak semayang. Mana kita tahu? Dan ustaz, saya kenal lah ayah saya. Jangan kita buruk sangka, dia dah mati, tuan-tuan. Bila kita ziarah dia, kita percaya baik sangka, ya Allah, budak ayahku daripada orang soleh. Ni, tertib ni. Bila ziarah orang soleh nak baca apa? Bawa buku ni pergi kubur. Daripada awal keluar rumah, balik daripada masjid, nak ziarah kubur, ni ada tertibnya, biar baca. Macam mana kita nak tawasul, macam mana kita nak berdoa. Dan yang paling best di belakang ni tuan-tuan, saya letakkan pula ni, makam orang soleh yang tuan-tuan boleh pergi ziarah. Nantilah raya saya buat satu live khas. Setiap kali raya kita fikir nak ziarah kawan-kawan. Tak salah. Setiap kali raya nak fikir nak kawan, nak beraya apa dia? Kawan-kawan lama, kawan-kawan sekolah lama. Tak salah. Ni orang alim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.